Walaupun kita tidak menabur beras percuma di dalam majlis ceramah kita, kita tidak taburkan beasiswa kerana kita merupakan parti pembangkang dan kitalah merupakan pihak yang paling taat kepada undang-undang pilihan raya. Tetapi melihat kepada sambutan daripada rakyat di Dun Pelangai, daripada jauh dan dekat, insya-Allah kita tidak boleh menafikan kemungkinan untuk kita menang di dalam pilihan raya kecil ini nanti. Saya tahu bahawa rakyat Pelangai ini terdiri daripada makcik-makcik dan ayah-ayah, ibu-ibu daripada Felda. Dan kita tahu bagaimana jasa Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang mewakili Perikatan Nasional pada tahun 2020 hingga tahun 2021, yang telah pun mengemukakan teori penyelesaian hutang yang ditanggung oleh peneroka-peneroka falda. Dan ini merupakan perkara yang tidak boleh dinafikan. Walaupun Perdana Menteri PMX hadir dengan pelbagai teorinya yang menyatakan bahawa dialah yang menyelesaikan masalah, dialah yang mengemukakan penyelesaian. Tetapi tuan-tuan peneroka Felda pun tahu perkara yang tidak boleh dinafikan yang mula-mula memberikan penyelesaian ini tak lain dan tak bukan ialah Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sekarang ini bukan lagi zaman untuk kita terhutang budi dengan UMNO dan Barisan Nasional. Saya faham dan saya tahu bahawa tuan-tuan yang berada di Felda, khususnya saluran 1, saluran 2, rasa terhutang budi dengan UMNO Barisan Nasional. Kita rasa nak bayar balik jasa mereka. Mereka turun pada hari ini, termasuklah PMX yang datang ke Pelangai. Saya baca dalam kenyataan akhbar, dalam liputan media, beliau sendiri menyebut bahawa pengundi Pelangai harus ingat kembali jasa Allahyarham Tun Abdul Razak. Pandai pula dia sebut. Dah pandai dia sebut jasa-jasa pemimpin terdahulu. Inilah dia Perdana Menteri yang paling kuat spin dalam sejarah Malaysia sehingga hari ini. Sebab itu orang kata kalau nak beli mesin basuh yang paling kuat spin, mesin basuh jenama PMX. Tetapi bimbang kerana mesin basuh ini cepat koyak. Jadi kena hati-hati. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya nak rayu daripada tuan-tuan, daripada generasi Felda. Ini bukan masa untuk kita terhutang budi dengan UMNO Barisan Nasional. Kita bercakap bukan tentang nostalgia yang lepas. Kita bercakap bukan tentang kenangan dan jasa yang lepas yang kononnya telah ditabur oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi kita bercakap tentang masa depan yang kita nak hadapi untuk anak cucu kita ke depan ini. Minta maaflah, bukan saya nak serang UMNO. Bukan saya nak mempelekehkan UMNO Barisan Nasional. Tetapi di bawah kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid pada hari ini, UMNO sudah pun hilang arah tuju dan sudah pun tenggelam jati dirinya. Betul tak tuan-tuan? Kita boleh saksikan sendiri. Dalam situasi yang ada pada hari ini, UMNO nak pergi ke mana? Mereka terpaksa berkongsi kuasa di peringkat nasional. Bahkan di peringkat negeri, mereka terpaksa berkongsi kuasa. Dengan orang yang selama ini mereka serang, orang yang selama ini mereka jadikan sebagai musuh. Sudah hilang anak kecil main api. Sudah hilang lagu anak kecil main api. Sudah hilang sumpah sang saka bangsa kononnya yang dilaungkan setiap tahun menjelang Perhimpunan Agung di PWTC. Tuan-tuan, UMNO sudah hilang hala tuju dan sudah hilang masa depannya dalam pilihan raya negeri yang diadakan di 6 buah negeri. Baru-baru ini kita dapat melihat bagaimana parti yang paling tercorot dari sudut sokongannya, selain daripada Parti Muda dan Parti Gerakan,
yang bertanding di kawasan non-Malay. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana pencapaian UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, di Kelantan mereka cuma dapat 1 kerusi sahaja. Di Terengganu mereka langsung tak dapat kerusi. Sebab itu orang kata orang Terengganu ni dia makan ayam, dia sembelih putuh terus. Orang sepatutnya makan ayam, sembelih ayam tak putuh tekak. Tapi orang Terengganu ni putuh terus. Rupanya kerana bertanding 32 kursi, 1 pun UMNO tak menang. Ni nak bertanding pula di PRK Kemaman. Wallahu alam bagaimana keputusan parti. Tapi kalau sekiranya di Kemaman ditakdirkan Perikatan Nasional mengambil keputusan untuk tidak merayu dan berlaku pula pilihan raya kecil Kemaman, insya-Allah Kemaman akan dimenangi dengan majoriti lebih besar daripada tahun lepas, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu di Terengganu, di Kedah, mereka sudah pun hilang. Mereka sudah tenggelam di Kedah. Begitu juga di negeri-negeri yang lain. Sebab itu nak pergi ke mana hari ini? Tuan-tuan, kalau kita tengok kepada rekod pilihan raya negeri, cuba kita tengok pilihan raya negeri Sabah, diadakan ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Di Sabah, pilihan raya negeri Perikatan Nasional menang dengan begitu selesa dalam PRN negeri Sabah. Berlaku pula PRN negeri Melaka, PRN negeri Johor. Dalam keadaan Datuk Seri Ismail Sabri naik Presiden UMNO sebagai Perdana Menteri, UMNO menang selesa di Johor, UMNO menang selesa di Melaka. Maknanya apa dia? Artinya, dalam situasi pilihan raya negeri diadakan di mana-mana tempat di negara kita ini, kebiasaannya, keputusannya akan memihak kepada parti yang sedang mentadbir negara. Tetapi berbeza dengan pilihan raya negeri di 6 negeri baru-baru ini. Walaupun yang sedang mentadbir Putrajaya ialah Perdana Menteri daripada Tambun, yang mana itulah dia Perdana Menteri yang sedang mentadbir Putrajaya. Dia sedang jadi Perdana Menteri. PKR sebagai Perdana Menteri, UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri. Tetapi rakyat tidak segan-segan untuk menunjukkan referendum dan jalan keluar kepada parti yang sedang mentadbir Putrajaya pada hari ini. Sebab itu walaupun mereka menang di Selangor, mereka menang di Pulau Pinang, mereka menang di Negeri Sembilan, tetapi mereka tidak boleh berbangga dengan kemenangan tersebut. Di Selangor, mereka hilang 2/3 majoriti. Bahkan saya yakin insya-Allah dalam masa 5 tahun lagi, kalau sekiranya pilihan raya negeri diadakan pula di Selangor dengan uncuran pertambahan pengundi Melayu di Selangor, tidak mustahil kita boleh menghantar menteri besar daripada Perikatan Nasional untuk mentadbir negeri Selangor, insya-Allah. Kenapa saya sebut perkara ini, tuan-tuan sekalian? Kerana saya nak rayu adik kakak, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada. Marilah bersama dengan referendum rakyat. Marilah bersama dengan referendum rakyat. Kita nak harapkan apa lagi dengan kerajaan yang ada pada hari ini? Nak jaga berah pun tak boleh. Menteri jaga berah naik lembu. Menteri yang jaga berah hilang hala tuju untuk nak menstabilkan bekalan beras dan harga beras. Tak tahu nak buat apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Kemukakan plan A, plan B dan sebagainya. Langsung tidak berpijak di alam nyata. Tuan-tuan, apa yang kita boleh harapkan? Nak jaga harga makanan, harga barangan pun tak boleh. Sehingga Menteri Ekonomi menyatakan bahawa di antara sebab yang menyebabkan rakyat hilang sebahagian besar wang untuk boleh belanja ialah kerana ketagih makan di luar. Dia salahkan rakyat pula. Kemudian Menteri Pertanian pula sebut rakyat disarankan untuk membeli 2 kampik beras sebulan. Tuan-tuan, tak ada masalah rakyat nak beli berapa pun. Yang pentingnya biar bekalan tu ada di kedai. Itu paling penting. Tetapi Menteri gagal untuk memastikan perkara ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sekarang ini kerajaan sudah menjadi kerajaan cacah merbah. Hari ini pula nilaian
US dollar against ringgit Malaysia, nilai ringgit Malaysia $1 sudah bersamaan RM4.70. 72. RM4.72. Ini yang berlaku pada hari ini. Mana kerajaan yang kononnya pandai menjaga ekonomi pada hari ini? Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itulah kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan yang hilang hala tuju. Dan kita dapat melihat bagaimana untuk nak menjaga kepentingan orang Melayu sebagai masyarakat majoriti pun satu persatu terlihat mereka sudah tidak mampu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tengok sendiri bagaimana bezanya nada kerajaan negeri Pahang. Kalau sebelum pilihan raya lepas, isu peneroka tanah haram yang menanam durian musangking di Raub, berbeza nada sebelum pilihan raya dengan selepas pilihan raya. Kita bukan nak persoalkan keputusan mahkamah, tidak. Tetapi ketegasan kerajaan negeri dalam isu ini sudah mula boleh dipertikaikan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bukan nak bangkit isu 3R. Ni kalau kita cakap tentang kepentingan Melayu, isu 3R, kononnya 3R. Siapa lagi nak bela masyarakat Melayu kalau bukan kita orang-orang Melayu dengan tidak mengenepikan hak kaum minoriti yang bukan Melayu di Malaysia yang ada pada hari ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itulah saya nak pesan kepada adik kakak, pengundi-pengundi, ibu-ibu, ayah-ayah, tolong fikir untuk masa depan negara, anak cucu kita yang ada pada hari ini. Demi untuk pertahankan kerajaan yang ada pada hari ini, Perdana Menteri rela nak rempuh segala jua prinsip yang dulu dialah yang perjuangkan. Kita tengok dalam kes mahkamah yang dihadapi oleh Presiden UMNO, tuan-tuan boleh tengok pelbagai silap mata dihidangkan di hadapan rakyat. Sebab itu, apabila tuan-tuan yang saya tahu ramai di pelanggan ini merupakan ahli-ahli UMNO, tolonglah pada kali ini pejam mata. Tolong fikir untuk masa depan. UMNO yang sudah hilang demokrasi dan demokratik yang ada dalam UMNO sudah pun hilang. Baru-baru ini Perdana Menteri Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri Presiden UMNO, dia kata PAS pun tak demokratik kerana tak pertandingkan jawatan tertinggi. Saya bukan nak heret isu parti, nak sebut di hadapan pentas untuk kepentingan rakyat, tidak. Tetapi sekadar untuk nak respon pada kenyataan Presiden UMNO bahawa dia kata PAS pun tak pertandingkan 5 jawatan tertinggi. Sangat jauh bezanya. Yang berlaku di dalam PAS ialah jawatan presiden, timbalan presiden, 3 naib presiden dibuka kepada pencalonan. Cawangan kawasan boleh mencalonkan. Setiap kawasan buat pencalonan, bila buka pencalonan, tidak ada nama lain kecuali presiden yang sedia ada, timbalan presiden yang sedia ada. Untuk naib presiden pun, calon-calon lain yang layak bertanding menarik diri. Beza dengan UMNO. Daripada awal lagi sudah pun diletakkan halangan, jangan bertanding. Saya sekali lagi menyebut bahawa isu ni ialah isu parti. Bukan untuk dihidangkan kepada rakyat. Tetapi sekadar menjawab tohmahan, murahan yang dilontarkan oleh Presiden UMNO. Kalau setakat Presiden, kalau taraf Presiden pun tak faham perkara semudah ini, saya yakin projek pembodohan ini sedang melanda secara besar-besaran kepada rakyat yang ada dalam masyarakat kita yang ada pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekali untuk anak-anak muda pula. Untuk anak-anak muda, saya mendapat maklum bahawa bila pihak sebelah sana datang berkemping, dia bawa konsert. Dia bawa pelbagai imbuhan. Dia bawa pelbagai projek. Baik, untuk anak-anak muda. Anda ditawarkan dengan pelbagai perkara, kalau nak ambil-ambillah. Minyak motor percuma, ambil. Kalau boleh motor percuma, ambil. Jangan tak ambil. Ambil. Tapi fikir untuk masa depan. Kalau nak ambil, boleh ambil. Tapi untuk anak-anak muda, fikirlah untuk masa depan.
kalaulah negara ini terus ditadbir oleh rejim kakistokrasi yang tak tahu mentadbir negara pada hari ini, maka percayalah kata-kata saya, dalam masa 5 tahun akan datang, negara kita akan semakin hanyut semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada golongan minoriti yang menyokong mereka. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, jangan tertipu. Walaupun PMX datang dengan helikopter, turun dengan wajah yang manis, bolehlah nak pergi tengok helikopter boleh. Tapi hari Sabtu ini, insya-Allah, undi kita untuk Perikatan Nasional. Boleh ke tak boleh? Kita simpan janji, tuan-tuan sekalian, dan kita buktikan. Masyarakat Felda di Dun Pelangai ini bersama-sama dengan masyarakat Felda di seluruh negara. Kita tolak UMNO Barisan Nasional. Kita tolak Pakatan Harapan. Dan kita hantar Perikatan Nasional. Kerusi ke-18 Dun Pelangai milik Perikatan Nasional. InsyaAllah.